Untuk berilmu dan berjaya, dengarkan Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Ikuti podcast Bernama Radio di aplikasi Spotify dan follow kami di laman media sosial Facebook, Twitter dan juga Instagram. Kata caranya Bernama Radio. Waktu ini saya dan juga sahabat saya Raifah Nabila Zulkifli. Okey, kata manja Bella. Okey, Bella kata manja saya. Hari ni saya lebih esok Okey, saya tak ada. Ya, Raifah dan juga saya Natasha Aimee akan temani anda. Kita dalam program Grad TVET pada waktu ini. Okey, hari ini kita nak bincangkan Raifah, TVET memacu keusahawanan. Ya. Oh, tetamu yang datang Ya. memang luar biasa. Betul. Jadi kalau nak tengok sejauh mana keluarbiasaan mereka, Ya. boleh tengok di live Facebook Bernama Radio. Okey, dan juga kongsikanlah video ini kerana kalau kita sebut tentang TVET ni, sangat banyak perkara yang dititik beratkan tentang TVET. Dapat sekali ya, pelajar yang lahir daripada TVET, itulah luar biasanya. Mereka sendiri akan menawarkan peluang pekerjaan kepada orang lain. tepat sekali. Oh. Okey, dan hari ini bila kita cerita tentang usahawan lepasan Institut Kemahiran MARA IKM yang dihasilkan menerusi pendidikan TVET MARA yang berjaya membina empayar perniagaan mereka, memang ramai dan ini bukti bahawa pendidikan TVET ni mampu untuk merubah kehidupan seseorang itu menjadi lebih baik. Jadi Grad TVET hari ini kita bersama-sama dengan 2 orang alumni dari Institut Kemahiran MARA IKM yang telah pun berjaya membina perniagaan dan memberi peluang pekerjaan pula kepada masyarakat setempat. Kita bersama-sama Encik Muhammad Izham Ismail, pengarah Modizam. Senang Berhad, betul ke saya sebut ni? Okey, alumni IKM Kuching dalam bidang kejuruteraan elektrik, domestik dan industri. Dan kita ada juga Encik Muhammad Hazwan Saari, pengarah urusan Econex Technology Senang Berhad dan merupakan alumni IKM Besut dalam bidang kejuruteraan komputer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang kedua-duanya ke Bernama Radio waktu ini. Okey, kita tanya ni. Okey. Silakan. Saya senangnya kau hari ni, tak apa. Okey, sebelum kita bercerita tentang perniagaan dan sebagainya, masa mula-mula tuan berdua bersama pengajar di IKM, itu adalah disuruh oleh ibu bapa atau pilihan sendiri? Cik Izam dulu. Macam saya ni sebenarnya bukan, dia tak ada pilihan sebenarnya. Sebenarnya memang bukan pilihan saya untuk masuk ke IKM. Tapi sebab tak ada pilihan, sebab macam tu saya punya result SPM pun tak berapa cantik sangat lah kan. Itu je pilihan yang ada maksudnya. Nampak masuk ke universiti tak dapat. Jadi last ke IKM lah. Itu pun bapak yang suruh. So masuklah dengan hati yang Berat masa tu? berat. Betul berat masuk. Kenapa berlakunya hati yang berat tu? Sebab kita kalau boleh lepas SPM semua nak masuk universiti. Sikit universiti, mentaliti nak masuk universiti. Tapi itulah sebab memandangkan tak dengar. Dia punya berat tu, suara pun kedengaran berat. Saya tak bergerak ke arah mic. Okey. Jadi Dia pakai memandang mask. Nanti lagi tak dengar suara tadi. Cik Zam. Okey. So memandangkan kelayakan yang dapat masuk pun saya tengok adalah IKM. Jadi saya pun masuklah ke IKM dengan bidang elektrik lah, yang mana memang saya minat lah dengan babang elektrik kan. Sebab memang kalau ikut daripada kecil-kecil pun kerja saya suka kutip babang elektrik. Orang buang bawa balik rumah repair. Hidup pula tu. Memang dah ada Jiwa tu dah ada lah. tu. Magic Memang minat daripada kecil lah. Tapi masa nak ambil tu macam tak nak sebab ayah tak suruh nak. nak ambil. Ya. Baru perasan setelah masuk tu, macam baru perasan rupanya aktiviti ni daripada kecil kita buat rupanya. Dia lebih tahu lebih detail lah. Sebelum ni kita tahu ambil buat suka hati kan, tak ada ilmu. So bila masuk IKM tu dia belajar macam-macam. Saya dah jumpa perkataan tu, gifted. Okey. Itu Cik Izam. Kalau macam Cik Azwan, siapa yang suruh? Suruh ni cita-cita saya lah. Cita-cita masa sekolah ni saya nak jadi pilot. Saya nak jadi rupa pilot. gaya tu ada? Kalau pakai uniform tu adalah. Jadi tapi bila result SPM tu pun samalah lebih kurang dengan Cik Izam. So kita tak maksudnya tidak layak lah. Untuk ke universiti. Ke universiti. Jadi pilihan kita berbincang dengan family. So apakah solution dia? So kita dapat nampak ni lah apa yang minat kedua ni, komputer lah. So jadi cuba cari yang macam Kemahiran MARA ni lah. Dan dari situlah. Baik. Okey, jadi susulan ambil keputusan sambunglah belajar ke IKM kan. Apa yang akhirnya hari ini rasa macam bersyukurnya kan, aku meneruskan pengajian di IKM. Macam bibliografi Yes. Okey, kita tahu macam perjalanan sepanjang pengajian di IKM tu, Cik Izam.
Bagaimana? Saya rasa itulah sepanjang lepas AKM kita ada bersama-sama belajar lagi. Tapi saya rasa saya lebih berbangga kalau orang cakap you lepasan apa? Saya lepasan IKM. Walaupun sijil saja. Sebab saya rasa di IKM tu saya belajar banyak sebenarnya untuk kemahiran. Which is kalau kita belajar kat tempat lain lebih ke teori. So dengan kemahiran tu sebenarnya kita boleh pergi mana-mana saja. So kita tak ada masalah. Kalau orang bagi you boleh buat, boleh saja. So itu cakap saya lebih selesa lah. Tu cakap lahirnya daripada IKM Ya. Betul. Tapi kan kalau tengok saya tidaklah selalu buat program kreatif ni, mungkin yang kedua kali kedua buat program ni. Mungkin lagi selepas ini. Tapi saya tengok juga kebanyakan graduan ataupun lepasan IKM ni mereka lebih berjaya dan kaya dari guru-guru mereka di IKM tu. Tepatlah sekali. Cikgu dia dari mula mengajar sampai sekarang masih mengajar. itu je lah. Dia Itu mengajar je juga. lah. Tapi mereka dah ada company itu yang hebatnya guru tu kan. Itulah hebatnya orang kata guru tu. Boleh Patut kita melahirkan cakap dengan pelajar. cikgu dia, itu yang pelajar dia. Tak adalah. Okey. Salah. Alright. Kita nak tanya kepada Cik Azwan juga. Ya. Jadi bagaimana pengalaman belajar di IKM itu sendiri? Pengalamannya tu yang merasakan macam syukur pula tak apa. Okey, result SPM membawa kepada keputusan untuk masuk IKM. Yang pertama kena terima kasih kepada pihak MARA lah. Bila kita belajar dekat IKM ni, kita tak ada buat pinjaman. Kita lagi dibantu oleh pihak MARA yang menyediakan tempat tinggal, allowance. Dan juga IKM ni mendidik kita untuk menjadi seorang yang disiplin. Dia dah training kita macam kita bekerja. Maksudnya kelas tu dari pagi sampai ke petang. Macam sekolah Macam sekolah. Sekolah pun half day. Tengah hari Tapi ni dia full day. Maksudnya daripada pagi sampai ke petang tu kita ada dekat IKM tu. Macam kita ni bekerja. Jadi dari situ dia dah train kita lah. Maksudnya kita lepas ni kita bekerja, kita dah tahu masa tu. Masa yang kita bekerja, environment yes. Realiti kehidupan tu lah. Macam tu. Cerita realiti kehidupan awal-awal lagi dah dididik dah. Menarik Aisyah. Ya betul kan, 18-19 tahun contohnya. Kita boleh sama ke? Kita. Awak kan selalu buat. Saya tengok awak Betul, panel. betul. Sahabat saya ni, kontak saya ni, dia kata jangan lebih 40 tahun. Boleh lah. Boleh lah. Masih Boleh lah masa macam untuk tu. saya. Okey lah, kalau boleh kita cuba. Baik. Dan kalau kita tengok kedua-duanya wow, kalau macam Cik Morizan sendiri ada 5 cawangan. Wow, syarikatnya ada 5 cawangan. Jadi boleh kongsi ni macam mana bermula dari cawangan pertama hingga ke-5. Bukan isteri kan? Terpaku pula. Tak, cara salah tu tanya je isteri tu. Jadi macam kan? Saya macam kira 5 tak boleh. Okey. Dia actually 4 sebenarnya. 4 dia actually mulanya daripada kucing. Sebab ikan kucing kita set up kat kucing dalam 2005. Tapi waktu tu saya masih belajar lagi. Saya masih di belajar dah set up. Tapi saya masih belajar di Kuala Lumpur. So kucing tu saya suruh saya punya bapak yang running dulu lah. Sebab actually sebenarnya kita orang start pun jadi bapak saya dia tolong orang. Kawan-kawan dia buat untuk repair barang lab tu. So cakap, "Lang, you boleh tolong tak?" Barang lab. Benda-benda repair masang itu kerja saya lah kan. So daripada barang mak-mak tu kita set up, boleh lah. So dari situ kita grow daripada kucing. So since saya dah pindah ke Kuala Lumpur, saya belajar kat sana. Lepas tu saya buka di Kuala Lumpur sekali satu cawangan. Lepas tu kita continue balik, kita buka di Terengganu. Dan satu lagi di Sabah lah. So benda-benda tu takes time juga dalam tempoh 10 tahun lah. Jadi untuk 4 cawangan itu 4 cawangan. Daripada permulaan saya buat barang makmal. Lepas tu kita upgrade kan, tambah lagi bidang dalam perubatan. Lepas tu IT dan engineering. Okey, banyak juga rupanya. Betul, baru ni itulah kita pun baru buat untuk dialisis center lah. Shah Alam dengan Puchong. Okey, baik. Jadi mungkin boleh Encik Izam kongsikan apa bidang dalam perniagaan itu, apa skop kerjanya tu. Macam mana sebenarnya? Kenapa sediakan equipment ke, servis ke ataupun macam mana? Dia mula-mula kita servis sebab daripada teknik IKM kita belajar merepair benda-benda teknikal. So daripada servis tu kita repair barang-barang makmal ni, lepas tu kita post dengan doktor, profesor. Lama-lama pun dekat, sebab kita punya customer banyak kan daripada universiti. So daripada sana kita pergi ke fakulti sebelah, medical pula. Benda sama, most of it barang bukan sama. So kita mau simulator pula sebab everything berkaitan dengan elektronik. So kena baca manual tu, kita sukses lah, kita supply dan kita servis sekali barang dia. Dan pergi ke fakulti lain pula, tambah lagi kita punya knowledge untuk IT pula. Lepas tu kita untuk engineering pula. Tu untuk dalam 10 tahun tu memanglah untuk supply and then
sekali supply dengan servis sekali lah untuk barang-barang lab makmal dan perubatan. Lepas tu kita cadangkan, kita upgradekan lagi, itu yang kita buat untuk dialisis pula. Baik. Itu baru 2 tahun lepas lah. Untuk dialisis. Pusat dialisis. Okey. Baik. Maksudnya run pusat dialisis tu? Ada kat Salam dengan Puchong lah. Baik. Hebat lah. Macam-macam jenis perniagaan. Perniagaan pelbagai ya, pelbagai. Baik. Pelbagaian. Encik Azwan pula. Saya pilot. Baik. Sekarang kan zaman PKP ni, Betul. bila pandemik COVID-19 ni, kita rasa penggunaan teknologi ni orang guna macam maksimum seluruh dunia. Kan, jadi bagaimana kita nak dengarkan pula pengalaman perniagaan Encik Azwan ni sendiri. Ada perbezaan tak macam dulu mula-mula set up company, kita rasa macam wow, kita antara mungkin yang terawal yang sediakan kita perniagaan dalam bidang teknologi komunikasi contohnya. Okey, jadi sekarang ini penggunaannya lebih meluas lagi. Kongsikan. Okey, terima kasih. Apa-apa yang baru daripada, bukan barulah, daripada kerajaan sendiri. Kerajaan ada tubuhkan satu NFCP, dipanggil National Fiberization Connectivity Plan. Jadi ini adalah connection untuk fiber optik ke rumah. Jadi untuk kita yang duduk di bahagian bandar ni, kita mungkin dah kenal lama lah fiber optik. Tetapi di luar bandar, contohnya diorang agak ketinggalan dari segi penerimaan internet ni. Begitu. Okey. So jadi kita tahu juga macam bila kita bercerita tentang musim PKP sekarang Cik Azwan kan. Bagaimana? Ada macam terjejas ke atau macam tak ada masalah kan? Perniagaan. Ya, laki untuk bahagian telco ni lah, kita panggil telecommunication ni. So kita kena sentiasa standby 24 hours. So maksudnya connection untuk line internet, line phone ni kena sentiasa berhubung lah. Jadi pergerakan masa PKP ni kerja tetap ada, tetapi pergerakan dia dikawal. Perlahan lah. Tapi masih job tu masih ada lah. Cuma perlahan. Baik, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini untuk kita tanyakan banyak lagi. Nak tahu juga, betul ke Grab TVET dia boleh melahirkan jutawan? Kan? Kalau betul, berapa dah di sana? Kita kembali semula selepas ini. Terus dengarkan kami di Bernama Radio. Stesen Berita Bisnes Anda. Semua perniagaan bermula daripada bawah sehingga berjaya dikenali. Kami boleh membantu mengembangkan perniagaan anda. Dengan pakej yang berbaloi, produk anda akan kedengaran di mana-mana sahaja. Untuk keterangan lanjut mengenai pakej-pakej menarik dengan harga serendah RM1,000, hubungi 03-2692-8994. #Jom Masuk Radio. Salam sejahtera, saya Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Anda sedang mendengar Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam percakapannya. Tetapi, seseorang yang luar biasa juga adalah mereka yang hebat dalam tindakannya. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Jangan lupa muat turun aplikasi Bernama Radio di Google Store atau App Store. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Santai-santai saja program kita waktu ini dalam program Grab TVET bersama-sama kedua-dua tetamu kita, Encik Muhammad Izham. Kita ada juga Encik Muhammad Hazwan. Kedua-duanya merupakan alumni dari IKM. Dan
mereka bukan sekadar pelajar sahaja di IKM, Ya. malah hari ini mempunyai perniagaan sendiri, siap buka peluang perniagaan, peluang pekerjaan sebenarnya kepada orang lain lagi, orang lain juga. Jadi kita nak tahu banyak sangat testimoni yang dibawakan dalam program Grad TVET ini, di mana bekas pelajar ataupun alumni daripada IKM ke KKTM dan sebagainya lah yang mengambil kursus daripada TVET Mara ini lahir ada bisnes sendiri Kan? syarikat Sambil tadi macam Megah Holding. Oi, Dia umpama dia gitu. Papa berikan perniagaan ini kepada anak Papa. Betul ke Papa? Saya rasa seperti Contohlah macam tu lah kan. Tapi betul kau kata, kalau kita ambil Grad TVET sekarang, ambil perkara ataupun jurusan berkaitan dengan TVET ini, kita boleh jadi usahawan kalau kita rajin. Cik Azwan dulu. Okey. Kalau dalam bidang industri teknikal ni memang banyak. Banyak dia punya cabang. Jadi semua orang boleh jadi usahawan sebenarnya. Jadi memang peluang untuk pelajar teknikal ni lebih luas lagi sebenarnya. Okey. Baik, itu dia. Peluang memang banyak sangat. Saya suka tau Raifa, sebab apa? Antara satu kos yang dibimbing, yang diajar. Saya masih nak senyum ni. Tak tahu. Okey. Salah satunya adalah orang kata satu part tu dia orang belajar tentang keusahawanan. Oh, dia ada memang khusus. Betul. Ada satu subjek kiranya dekat bagi dalam training. Saya IKM saya tak ada. Baik. Saya tidak Pun berjaya juga jadi usahawan InsyaAllah. Itu daripada pengalaman bekerja lah. Oh, tapi Cik Izam ada? IKM Kuching ada modul usahawan. So jadi kita rasakan macam bayangkan dalam usia muda tu, mereka ni dah dibimbing dah tentang dunia keusahawanan ini. So jadi kita rasa macam kelebihan untuk pelajar-pelajar di TVET Mara sendiri, bila keluar-keluar je macam wow, tahu dah macam mana kan hala tuju lepas belajar tu nak ke mana dan sebagainya. Okey, dan kita nak tahu juga macam Cik Izam sendiri kan sebagai usahawan yang dihasilkan menerusi TVET Mara, apa mungkin ada perancangan-perancangan program kerjasama strategik mungkin dengan institusi pendidikan TVET Mara sendiri? Contohnya macam bimbingan kepada para pelajar. Sebelum ni belajar dengan TVET Mara, tapi lepas ambil ni budak praktikal ke, Cik Izam pula nak pergi ajar pula student-student kat TVET Mara tu. Itu memang ada perancangan lah kita orang dengan Mara supaya kita nak ambil budak untuk praktikal lah. Especially untuk yang bahagian dialisis untuk nursing lah sebenarnya. Itu dalam perancangan insyaAllah lah. Tapi kalau sebelum ni ada atau tidak kerjasama lain dengan Mara? Mara kadang-kadang dia ada buka macam booth ataupun untuk talk untuk usahawan. Dia invite saya lah untuk kongsikan pengalaman lah. Untuk pada IKM juga lah. Baik. Cik Azwan ada tak? Saya belum lagi. Baik. Mungkin Cik Azwan, tadi Cik Azwan ada kongsikan juga menarik kan, bagaimana Cik Azwan mula cebur diri dalam dunia bisnes ni. Sebabkan Cik Azwan kata dekat TVET Mara, mungkin dekat cawangan tempat belajar tu tak ada kos tersebut tentang keusahawanan. Jadi macam mana boleh pandai berniaga ni? Pandai berniaga ni dulu diterapkan semasa bekerja. Jadi kita diterapkan bekerja umpama kita punya syarikat. Jadi bergantung kepada kita. Untung rugi tu kepada kita. Jadi tanggungjawab tu diambil berat lah. Dan tugasan diberikan kena siap on time. Jadi itu adalah salah satu cara macam mana bisnes tu berlaku lah. Tapi kan Cik Azwan, kalau boleh cerita lebih sikit macam EcoNext Technology ni, apa sebenarnya dia buat? Okey, EcoNext Technologies ni adalah satu syarikat telekomunikasi bahagian civil dan kabel, more to fiber optic lah. More to fiber optic. Yang macam korek jalan nak itu kerja buruh kasar ni lah. Jadi kita buat kerja civil ni, tapi dan kita ada buat kerja, kita juga authorized dealer. Kita ada buat sales juga. Sales kepada syarikat Allo Teknologi. Jadi Allo Teknologi ni company TNB lah, yang sekarang ni tengah berusaha untuk projek NFCP ni. Saya ada soalan, mungkin tak ada kena-mengena dengan syarikat cuma saya nak tahu sebab Lala ada yang pakar kat sini. Kenapa internet kadang-kadang lambat padahal kita punya gig tu banyak lagi. Jadi kita baru macam bincang juga kan. Macam lebih ramai pengguna dekat kawasan kalau kita pergi manusia, macam peak hours kan. Tipik tempat tu orang ramai kat situ, dia pusing-pusing. Kita tak main roda impian kot. Ya, betul. Marah. Tak ada kena-mengena. Dia ada banyak faktor lah. Banyak faktor. Yang pertama, faktor dia bahagian teknikal. Jadi untuk mendapatkan data yang speed yang lebih laju, kita perlukan fiber optik. Jadi kebanyakan yang lama ni dia punya infra ni masih kepada kabel copper.
So bila Cooper dia ada lambat data dia tu. Macam fiber ni dia kelajuan cahaya. Jadi sebab tu baru boleh lebih data tu laju lah. lebih laju ya. Jadi sekarang ni apa yang kita nampak, kita dah dekat Malaysia ni dah banyak lah tengah buat fiber optik ni. Jadi mungkin tu yang lebat tu. Asyuk. Optik. Okey asyuk. Okey. Cik Izam, apa cabaran sebagai usahawan? Sebabnya kalau kita tengok bidang Cik Izam ni berbeza di setiap benda berbeza. Dan Ifah pun juga bidang bisnes kan? ada apa untuk bidang perubatan ni, ada supply untuk pembedahan benda untuk pelajar. So berbeza-beza cabarannya tu. Cuba kongsikan sikit. Dia macam saya. Nampak tenang sangat ni, dekat sikit. Okey. Maaf. Okey, macam saya untuk start bisnes ni tak macam Cik Hazwan, dia dia pernah bekerja. Macam saya tak pernah bekerja dengan orang. Okay. So starting saya belajar, saya tu dah start dah mula. Tapi mungkin sebab daripada kecil-kecil memang dah dipupuk berniaga rasanya kot. Sebab dulu saya time kecil-kecil nak bekal kau jual lah jeruk ni kat sekolah, dapat duit belanjalah duit. Macam itulah. Bagus macam itulah. Awak 5 Syah, banyak dia tau. Wow, kan banyak cawangan ni. Jadi daripada situ dan pembelajaran, sebab macam saya electrical. Tapi bila pergi bidang medical, benda tu memang totally lari daripada saya bidang. Tapi bagi saya, setiap orang nak berjaya tu, dia tak perlu nak cakap ambil dada sangat. Tak tahu, cakap tak tahu. Jumpa dengan customer, terus terang apa yang kita nak buat, kita minta tolong dengan dia, how to explain. Dia pun akan ajar. Dari situ kita belajar lah. Kita sebenarnya, saya punya cikgu pun customer saya sendiri. So dengan dia orang akan explain apa. So kita daripada sana kita belajar dan kita boleh boleh dapatlah apa yang dia nak lah. Sebab daripada kemahiran tu sebenarnya kita gunakan skill tu untuk adaptkan dalam bidang mana-mana pekerjaan. So daripada makmal pergi ke medical, dan medical sekarang pun bahan-bahan sama. So that's why kita sampai boleh buka untuk pusat dialisis lah. Benda yang berkaitan juga. Okey, perlu tak usahawan, kalau kita cerita secara general, usahawan ambil mana-mana kursus tambahan? Maksudnya khas untuk manage perniagaan itu. Perlu tak? Itu perlu rasanya. Ilmu kalau boleh jangan berhenti lah. Ada kursus mana kalau boleh pergi je lah. Macam Mara memang banyak dia buat kursus untuk usahawan, untuk pengurusan. Attend benda tu. Benda tu sangat bagus. Cik Azlan, kita nak tambah ada kena ambil kos tak? Bagi saya bagus ada kursus tu. Tapi pengalaman tu juga boleh kita guna pakai lah. Selain daripada pergi kursus. Mungkin kursus tu untuk tambah baik. Baik. Jadi kedua-duanya penting lah. Maksudnya dah attend kursus, dalam masa yang sama cipta juga pengalaman. So jadi baru kita tahu macam ada tuju perniagaan kita contohnya. Okey. Encik Azwan berapa lama dah bisnes sehingga ke tahun ini? Dah berapa tahun? Baru lagi 5 tahun. Baik. Dan 6 tahun beroperasi lah. Sebelum ni saya bekerja. Dan ni 5 tahun ni lah kita buat bisnes. Baik. Okey, katakan ada ibu bapa kan dia tanya macam mana nak masuk mana ke anak-anak aku ni. Sebab kalau kita lihat sekarang ni dia dah tak ada isu macam result SPM tak apa nak bagus masuk IKM. Kita rasakan sekarang ni ramai juga anak-anak atau pelajar-pelajar ni result dia bagus. Tapi dia tahu kepentingan belajar secara TVET ni, teknikal ini. Okey. So jadi macam kalau kata Encik Azwan sendiri kan, apa yang mungkin Encik Azwan boleh kongsikan? Kenapa di bidang TVET ini perlu menjadi antara pilihan utama ibu bapa untuk masukkan anak-anak mereka? Zaman sekarang ni dah berubah. Jadi zaman untuk kita sebagai Bumi Putera ni ceburi bidang keusahawanan. Keusahawanan ni dia banyak skop dia lah. Tetapi untuk TVET ni adalah salah satu yang terbaik lah untuk menjadikan generasi yang akan datang lebih berdaya saing dengan yang non Bumi Putera. Itu yang kita nak lah. Jadi kena tukar pemikiran tu. Pemikiran generasi sekarang dengan dulu tak sama. Jadi kita kena terapkan dari sekarang yang teknikal ni adalah boleh menjadi keusahawanan. Boleh jadi jutawan lah bila kata. InsyaAllah. InsyaAllah. Cik Izam mungkin dah bergelar jutawan jadi dia diam je macam tak apa aku dah. Jadi Cik Izam sendiri mungkin macam mana pula kepada pelajar ke ibu bapa yang masih rasa ragu-ragu untuk milih grade TVET? Okey, terus cakap saya sebagai majikan kan. Terus kita kalau boleh, saya untuk orang cakap education ada CJ ke diploma ke degree whatever tu kan.
bagi saya benda tu is a bonus. Sebenarnya saya lebih suka prefer pekerja yang boleh datang tangan tu berjalan. Bukan lebih cakap tapi tak berjalan. So normally dah di Tibet tu memang dia orang dah tahu, dah ditrainkan untuk train benda-benda yang amali ni. Jadi kalau kita nak ambil buat Tibet sebenarnya dia orang dah faham, senang sebenarnya kita nak berurusan. Itu tapi tengoklah apa jawatan untuk dipegang apa lah. bidang yang mereka mahir lah. Betul. Ya. Okey, tadi kita nak tahu juga macam Cik Azwan sendiri pula kalau cerita tentang cabaran dalam perniagaan mungkin, ya, apa yang pernah dilalui sepanjang 5 tahun ni? Jatuh bangun, pahit manis tu memang banyak lah. Tapi apa yang penting kita kena teruskan kelangsungan hidup. Okey, kalau tak jatuh tu, dia bangun maksudnya dia bangun melompat dan melonjak ialah perkara yang ni. Tapi kalau jatuh tu sedip mana jatuh tu? Seteruk mana? Ada pernah rasa putus asa. Tetapi bila dipikirkan kembali, kalau putus asa kita akan balik kepada yang lama. Jadi apa yang ni kita akan teruskan lah. Kita cari kelemahan kita dan kita perbaikilah dari situ. Baik, kita nak tahu juga macam bila kita jatuh, kebanyakan orang mencari kekuatan untuk bangun semula. Cik Azwan waktu itu, siapa mungkin kekuatan, apa mungkin yang mendorong Cik Azwan untuk bangkit semula tadi tu? Yang pertama tanggungjawab lah. Tanggungjawab kita kepada keluarga. Yang tu yang paling komitmen lah. Yang kita perlu fikirkan untuk kita kuat, kita bangun. Keluarga pertama kita kena lihat. Kita kena bantu keluarga dan lepas tu baru kita bantu masyarakat dan lepas tu seterusnya bantu negara lah. Cik Izam pernah mengalami bagaimana? Sebab Cik Izam dia banyak bisnes. Banyak. Sebab dia banyak cabaran. Ada yang lain. Kan ataupun mungkin tak pernah lalui cabaran sebabkan keluarga je support dari kecil kita hajar dah ni. Dah biasa jatuh. Jeruk tu dah tumpah dah biasa dah. Rasa kejatuhan tu. Jadi macam mana pula Cik Izam? Yang kejatuhan tu rasanya memang banyak kali jugalah. Sebab macam saya tak ada tempat nak refer sebenarnya. Sebab saya tak pernah bekerja orang. Jadi saya tak tahu macam mana situasi orang bekerja. So daripada kosong tu memanglah of course kita tak tahu, kita memang tanya orang. Macam saya kebanyakan saya jumpa peserta yang berjaya tu, bincang dengan dia orang, berkumpul dengan dia orang yang sukses tu, ceritalah. So dia berkongsi pengalaman dia orang, knowledge dia orang. Dari situ saya comeback lah balik. Lepas tu kalau boleh macam cakap tanggungjawab untuk kita punya keluarga, and then kaki tangan semua staff tu takkan kita nak terminate dia orang kalau it happen kan. So kesian lah, saya nak tak nak kita sebagai ketua memang kita kena fight jugalah sampai tu jadi jugalah. Baik. Okey, dan kita tahu syarikat sekarang berapa ramai pekerja kalau yang untuk Modizam tu tak ramai, dalam 6 je tu. Kalau untuk yang dialisis tu dalam 16 macam tu lah. So jadi pekerja ni penting lah juga untuk difikirkan. Aset tu sangat bahagia. Aset tu dengar. Nampak dia sayang bekerja dia. Ada kerja kosong ke tak untuk kita? Baik. Okey, kita dalam program Grad TVET pada waktu ini bersama-sama dua orang tetamu kita, Encik Muhammad Izham Ismail, pengarah Modizam Sendang Berhad dan beliau merupakan alumni dari IKM Kuching dalam bidang kejuruteraan elektrik, domestik dan industri. Dan kita ada juga Encik Muhammad Hazwan Saari, pengarah urusan Econex Technology Sendang Berhad dan merupakan alumni IKM Besut dalam bidang kejuruteraan komputer. Okey, baik, dan juga mungkinlah di hujung-hujung waktu ni ada pesanan nak diberikan, ada ibu bapa ke ataupun mungkin ada orang yang sebelum umur 40 tahun dia macam boleh ke, rasa malu lah, layak ke aku nak sama belajar. Macam kata nasihat sikit lah, sebab Cik Izam kata selalu bagi motivasi. Ya betul tu. Nampak tenang orangnya. Silakan. Dia sebenarnya persepsi yang family lah. Dia kalau macam TVET ke Get Mara ke benda-benda yang teknikal ni, ini orang dah macam orang cakap tak ada masa harapan. Itu memang persepsi dengan kita. Parents tu habis-habis masuk universiti. Tapi memang betul masuk universiti bagus. Tapi macam kita orang kami lah yang lebih macam dia bukannya tak pandai sebenarnya. Dia main kuat sebenarnya. Kurang matang terlambat sikit. Jadi kita step by step kita tajam kita punya skill kita. Dan insya-Allah benda tu tak ada jadi masalah. Daripada CJ pun sebenarnya kita boleh pergi sampai ke degree, ke master. Dengan cara yang betul. Jadi dia waktu SPM tu mungkin terlambat sikit. Tapi itulah tadi macam kita kongsikan tadi, sebenarnya bukan tentang result. Dia adalah tentang kemahiran yang mungkin pelajar-pelajar dapat pelajari dalam program di TVET Mara ni. Dan Cik Azwan, pula bagaimana? Okey, bagi saya kepada belia di luar sana lah, kita jangan memilih kerja lah. Yang pertama, kita jangan memilih kerja dan kita berusaha untuk kerja tu bersungguh-sungguh. Pada suatu hari akan ada peluang yang terbuka luas
untuk kita yang tidak kita sangka-sangka. Jadi setiap tanggungjawab yang diberikan mesti diberi penuh komitmen lah. Untuk menjadi seorang usahawan ni lagi berat tugas dia. Untuk menjaga staff, menjaga projek semua. Jadi daripada kita belajar, kita bekerja tu adalah menentukan kita siapa akan datang. Ya, Okey. betul. Baik, dan beribu langkah akan datang bermula dengan satu langkah kita hari ini. Jadi cepat dah langkah. Langkah keluar, aku setuju. Langkah keluar. Okey. Baik, jadi kepada anda yang berminat sebenarnya untuk dapatkan maklumat lanjut tentang Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM ataupun MARA Japan Industrial Institute atau MJII dan juga Institut Kemahiran MARA IKM. Ya, pergi saja layari laman sesawang www.tvet.mara.edu.my dan ada juga nombor WhatsApp nanti tertera di situ. Banyak sangat nombor WhatsApp ni kalau saya nak sebut. Dan boleh terus juga pergi ke pejabat MARA negeri dan daerah yang terdekat ya untuk mendapatkan penerangan lanjut. Ada juga kas-kas zaman media sosial, pergi saja TVET MARA, ada FB page-nya, Instagram, Twitter, YouTube channel pun ada juga ya untuk mengetahui perkembangan yang diupdate sentiasa ya dari semasa ke semasa. Dan ataupun terus saja pergi ke KKTM, MJII dan IKM yang terdekat di seluruh Malaysia. Okey, untuk dapatkan maklumat lebih lanjut lah. Mungkin selepas ini anda akan menjadi tamu kami dalam Great TVET. Tepat sekali. Ya, jadi kita lama program awak ni. Tak berhenti. Ya, dia selalu macam tu. Apa kita ucapkan jutaan terima kasih ya kepada kedua-dua tetamu kita, kepada Encik Muhammad Izham Ismail, terima kasih, kepada Encik Muhammad Hazwan Syari, terima kasih banyak kerana bersama-sama dengan kami dan kita doakan semoga terus sukses. Ya, terus berjaya dalam bidang perniagaan anda dan boleh menggajikan lebih ramai orang lah. Tepat sekali, memberi peluang pekerjaan ya kepada mereka yang memerlukan. Ya. Baik, kita akan bersama-sama lagi. Pastikan anda terus saja dengarkan Bernama Radio, Stesen Berita Bisnes anda. Bye. Hadapi segala cabaran dan jangan mudah berputus asa. Dikala kita berusaha mendapani cabaran itu, disitulah masa depan kita. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda.